Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam PDPR untuk bahasa Melayu tingkatan 4 dan pada hari ini kita akan belajar untuk aspek tata bahasa. Tema hari ini adalah tema 3 iaitu memetik bintang dan tajuk tata bahasa yang akan kita belajar pada hari ini ialah kata ganda dan akronim ya. Untuk standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Sementara SP atau standard pembelajaran kita ialah 5.1.3 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks ya. Okay, jadi objektif pembelajaran kita pula yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti dan menyenaraikan kata ganda dalam petikan dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti dan menyenaraikan akronim dalam petikan dengan betul. Yang ketiga, murid dapat membina ayat daripada kata ganda dan akronim dengan betul. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dulu dengan apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda. Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengulangan kata dasar sepenuhnya atau sebahagian sahaja atau berdasarkan pengulangan bunyi-bunyi tertentu dalam kata dasar. Dalam bahasa Melayu terdapat beberapa jenis kata ganda. Jadi antara jenis kata gandanya yang pertama ialah penggandaan penuh, iaitu keseluruhan kata dasar itu diulang sepenuhnya. Contohnya ialah rumah-rumah, pemuda-pemuda, jualan-jualan, kementerian-kementerian. Pemuda-pemuda itu ialah kata terbitan menggunakan imbuhan awalan, kemudian jualan-jualan ialah kata terbitan akhiran menggunakan imbuhan akhiran, kemudian kementerian-kementerian ialah kata yang menggunakan imbuhan apitan ke an ya. Keseluruhan perkataan itu diulang. Seterusnya ialah penggandaan separa, makna separuh sahaja ataupun sebahagian sahaja daripada perkataan. Contoh ialah lelaki lelaki, sesiku, tertanya-tanya kata penuhnya tertanya. Kemudian bila digandakan tinggal tanya saja, tertanya-tanya itu dipanggil juga dimaksudkan sebagai penggandaan separa ataupun bersalam-salaman bersalam-salaman juga adalah penggandaan separa tak sepenuhnya diulang semua sekali. Kemudian yang ketiga ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah dimaksudkan dengan pengulangan bunyi-bunyi tertentu contohnya huyung hayang itu ialah pengulangan huruf konsonan yang saya dah hitamkan tu huruf H, Y dan NG itu adalah pengulangan bunyi konsonan. Kemudian yang kedua ialah gotong royong telah contoh penggandaan berentak pengulangan huruf vokal O gotong royong huruf O diulang. Kemudian ni ialah penggandaan berentak bebas, contohnya simpang siur, ulang alik, saudara mara. Jadi ketiga-tiga contoh ini ialah contoh penggandaan berentak bebas Huyung hayang tu pengulangan bunyi konsonan, gotong royong contoh penggandaan bunyi vokal, sementara simpang siur, ulang alik, saudara mara ialah pengulangan penggandaan dan berentak bebas. Baik, setelah kita mengetahui apa itu kata ganda, sekarang kita akan cuba membuat tugasan yang pertama. Tugasan yang pertama ialah kamu dikendaki membaca petikan yang diberikan, kemudian mengenal pasti dan senaraikan kata ganda dalam petikan dengan betul Baca petikan dengan teliti, kemudian senaraikan kata ganda yang terdapat dalam petikan ini Sebenarnya ada 11 kata ganda dan kata ganda yang saya telah berikan dalam jawapan itu ialah berbaris-baris berbaris-baris. Yang ini berbaris-baris. Inilah contoh kata ganda dalam petikan ini. Jadi kamu cari 10 lagi kata ganda yang ada dalam petikan ini.
Setelah kita melihat apa itu kata ganda dan kamu telah pun menyiapkan tugasan untuk menyenaraikan kata ganda dalam petikan, sekarang kita akan pergi kepada kata yang kedua, itu kata akronim ya. Akronim ni ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf-huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Perkataan yang utuh ni perkataan yang ada bunyi. Lepas tu kalau kamu masih ingat semasa kita belajar tentang kata tunggal tu akronim termasuk dalam kata tunggal kerana ada bunyi ya. Mana dilafazkan sebagai perkataan yang utuh tu maknanya ada bunyi. Bukan kita menyebut huruf-huruf sahaja. Jadi seperti yang telah dijelaskan tentang pembentukan akronim ini, ada 3 proses pembentukan akronim. Yang pertama ialah gabungan beberapa huruf awal rangkai kata. Maksudnya hanya huruf awal rangkai kata itu saja yang digabungkan. Contohnya akronim ABIM. ABIM ialah rangkai kata Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi huruf A dalam angkatan, huruf B dalam belia, huruf I dalam Islam dan huruf M dalam Malaysia itu saja yang digabungkan membentuk akronim yang berbunyi ABIM. Kemudian contoh kedua ialah ADUN. ADUN ialah gabungan huruf awal bagi rangkai kata Ahli Dewan Undangan Negeri. Huruf A dalam ahli diambil huruf Dewan, huruf D dalam Dewan, huruf U dalam undangan dan huruf N dalam negeri digabungkan, terbentuklah perkataan yang utuh disebut sebagai adun ya. Okay, yang kedua ialah gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Contohnya macam MARA ya. MARA ialah gabung rangkai kata untuk Majlis Amanah Rakyat. Jadi huruf-huruf awal yang diambil ialah huruf M pada majlis dan huruf A pada amanah, sementara suku kata ra itu diambil daripada perkataan rakyat. Jadi MARA. Disebabkan lazimnya akronim ini ialah nama khas, jadi huruf awal perkataan ini ditulis dengan huruf besar ya. MARA ni ialah huruf nama khas. Kedua ialah UNIMAS. UNIMAS ialah akronim bagi rangkai kata iaitu Universiti Malaysia Sarawak ya. Di sini ada gabungan suku kata uni daripada perkataan universiti, suku kata ma daripada perkataan Malaysia dan perkataan awal ya, huruf awal dalam perkataan Sarawak digabungkan jadi UNIMAS. Sama juga dengan bernama. Bernama ialah gabungan suku kata dalam rangkai kata Berita Nasional Malaysia. Jadi daripada berita, na daripada perkataan nasional, ma daripada perkataan Malaysia. Jadi bernama. Maksudnya proses yang ketiga ialah gabungan suku kata dengan suku kata. Lazimnya akronim yang terbentuk daripada proses yang ketiga ni ialah kata nama am saja. Contohnya Tabika ya. Tabika tu ialah gabungan daripada rangkai kata Taman Bimbingan Kanak-kanak. Ta tu untuk taman, B untuk bimbingan, K tu untuk kanak-kanak. Itu juga dengan kugiran. Kugiran ialah gabungan daripada suku kata dalam rangkai kata kumpulan gitar rancak. Ku tu daripada perkataan, suku kata daripada perkataan kumpulan, gi tu daripada suku kata perkataan gitar, dan ran daripada suku kata daripada perkataan rancak. Jadilah kumpulan gitar rancak tu diakronimkan jadi kugiran ya. Jadi sebenarnya ada banyak juga perkataan dalam masalah akronim. Cuma untuk makluman kamu bahawa pembentukan akronim dalam bahasa Melayu ni tak boleh dibuat secara sewenang-wenangnya dan tidak begitu digalakkan berbanding dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlampau banyak akronim ya, sampai nama orang pun
diakronimkan kan? Diakronimkan. Okey, sebagai peringatan untuk makluman kamu ni, untuk supaya kamu tidak keliru antara akronim dengan singkatan ya. Okey, untuk peringatan, singkatan perkataan bukan akronim. Kerana orang keliru, orang ingat asalkan gabung huruf je dah jadi akronim. Sebenarnya tidak. Kalau gabungan tidak melafazkan perkataan yang utuh, kita tak boleh panggil sebagai akronim. Kita hanya sebut sebagai singkatan perkataan yang lazim kita gunakan dalam SMS kan, bahasa SMS tu, tu antara contoh singkatan lah. Jadi singkatan ini ataupun singkatan perkataan ini adalah perkataan tertentu yang disingkatkan atau dipendekkan sewaktu menulisnya dan tidak dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Maknanya tak ada bunyi. Dia hanya bunyi, bukan bunyi lah, hanya sebutan huruf-huruf saja. Contoh macam DBP ya, daripada rangkai kata Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP, dia sebutan huruf saja. Sama dengan RTM untuk singkatan bagi rangkai kata Radio Television Malaysia. Sama juga dengan PBB ya, singkatan untuk rangkai kata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. DLM untuk singkatan dalam. DR untuk singkatan doktor. Kondo untuk singkatan kondominium. Jadi ini bukan akronim, tapi ini ialah singkatan perkataan. Jadi jangan keliru antara singkatan perkataan dengan akronim. Jadi akronim yang ingat mesti ada bunyi. Ada bunyi. Supaya dia akan dilapaskan sebagai perkataan yang utuh ya. Setelah kamu mengetahui apa itu akronim, jadi sekarang untuk tugasan yang seterusnya, saya mahu kamu mengenal pasti dan menyenaraikan akronim dengan betul yang terdapat dalam petikan. Petikan ini adalah petikan Alam Kerjaya Terbentang Luas yang terdapat dalam buku teks kata 4 pada muka surat 37. Jadi kamu baca petikan ini dengan teliti, kemudian senaraikan akronim yang terdapat dalam petikan ini ya. Contoh yang saya dah senaraikan dalam jawapan tu ialah akronim untuk YAWAM, iaitu Yayasan Anak Watan Malaysia ya. YAWAM, jadi kamu cari lagi 6 akronim yang terdapat dalam petikan ini. Jadi kamu cari. Ingat, termasuk juga yang bentuk yang ketiga tu. Bentuk ketiga iaitu gabungan suku kata dalam perkataan yang lazimnya membentuk kata nama ya. Jadi kamu cari untuk siapkan latihan. Ini ada 7 akronim. Satu akronim telah pun saya senaraikan, dan ingat jangan keliru dengan singkatan kerana dalam petikan ini juga terdapat singkatan perkataan. Yang saya ingatkan lagi sekali, bukan akronim ya. Dan yang terakhir sebagai tugasan ketiga untuk pengukuhan seterusnya, inilah soalan ala-ala peperiksaan SPM ya, soalan format SPM, SSM, iaitu baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata ganda dan 2 akronim. Mana bila kau baca petikan ni nanti kamu cari ya 3 kata ganda dan 2 akronim, kamu senaraikan dalam ruangan jawapan yang saya sediakan ni. Jadi kata ganda mana senaraikan 3 kata ganda. Kata ganda pertama, kata ganda kedua, kata ganda ketiga, tak kira lah apa bentuk kata ganda yang kamu jumpa dalam petikan. Kemudian dah jumpa kata ganda, cari pula akronim. Ada 2 akronim sekurang-kurangnya. Carilah akronim, senaraikan akronim yang pertama, akronim yang kedua. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Maksud, bila kamu dah senaraikan perkataan ini, kemudian kamu binalah ayat kamu sendiri daripada perkataan yang telah kamu pilih. Jangan tiru atau ambil ayat daripada petikan ya, tak boleh. Mesti ayat kamu sendiri yang menunjukkan kamu faham akan maksud dan penggunaan perkataan berkenaan ya. Dan sebagai peringatan juga, anda tidak boleh menambah imbuhan
menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Maknanya kalau perkataan tu imbuhannya lah, janganlah kamu tukar di ber. Ataupun tu mana menukar imbuhan, menambah imbuhan macam contohnya kalau perkataan tak ada imbuhan, kamu tambah-tambah saja tambah. Contoh rasmi, kamu tambah merasmikan. Tak boleh ya. Mesti kata yang digunakan itu, itulah tak boleh diubah ataupun gunakan sebagai peribahasa. Peribahasa pun tak boleh ataupun kamu jadikan sebagai nama khas. Contoh Rasmi lah, katakan nama kawan kamu Rasmi, kamu tulis nama kawan saya Abdul Rasmi. Tak boleh sebab tu dah jadi nama khas. Jadi baca petikan ini tentang Usama dan seterusnya ni, baca kemudian senaraikan 3 kata ganda, 2 akronim, kemudian daripada kata ganda yang telah kamu senaraikan, akronim yang telah kamu senaraikan, bina ayatnya. Bina ayatnya. Okay, ya, itulah tugasan untuk hari ini, tugasan 1, 2 dan 3 yang kamu kena siapkan di rumah. Jadi saya harap kamu siapkan dan dapat memahami pembelajaran kita pada hari itu, iaitu tentang kata ganda dan akronim. Jadi hari kata saya ucapkan selamat belajar. Kita jumpa lagi akan PDPR yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.